living product. Kenapa you all kena pilih forever living product? Sebabnya forever living product ni head to toe, daripada kepala sampai ke kaki, semua benda ada. Okay, dalam forever living kita ada drinks, kita ada air, kita ada minuman. Lepas tu kita ada supplement skincare, kita ada supplement. Lepas tu kita ada skincare, kita ada personal care, kita ada mandian, ada ubat gigi, kita ada weight management, kita ada clean night, dan kita ada essential oil. Lengkap, dah tak payah nak beli kat luar sana. Kalau kita tak nak bisnes, kita boleh jadi user je, betul? Sebab semuanya ada dalam ni. Okay. Tapi kenapa forever living? Kenapa kita kena pilih forever living? Kenapa tak kita pilih company-company lain? Kenapa forever living? Okay, company forever living dia ada 4 P. Kita kena tengok ni 4 P yang kita nak tekankan, yang tak ada pada company lain. Bila orang tanya kenapa forever living, dia ada 4 P. 4 P. P yang pertama apa dah? Apa dia? Dia ada vertical integration and debt free. Vertical integration ni maksudnya daripada ladang kepada kilang kepada kita, terus direct, tidak melalui sistem stokis. Kenapa kita tak nak lalui sistem stokis? Sebab nanti kita punya margin makin kecil, kan? Kalau yang kat bawah-bawah tu dapat 5%, COD pun berkira. Betul? RM5 lah minta COD, RM10 lah minta COD. Sebab apa? Sebab dia kecil. Dia mengamalkan sistem stokis. Tapi forever living dia adalah vertical integration. Vertical integration ni bermaksud direct. Maksudnya kita beli harga ladang, kita beli harga kilang. Kita suka tak nak beli tilam harga kilang? Suka. Suka, kan? Sebab apa lagi murah? Korang tahu tak kat belakang jalan pantai tu ada kilang tilam? Tahu? Kan? Kat Jelebu tu, nak pergi jalan Jelebu tu, kat pantai tu ada kilang tilam. Kalau sebelum dia chop nama, lebih baik pergi beli dulu. Sebab dia sangat murah, 50% murah. Sama juga macam forever. Kenapa forever boleh bagi harga murah? Sebab dia adalah vertical integration. Daripada ladang terus direct pada kita. Kan? Dan dia debt free. Dia adalah satu-satunya company yang tak ada hutang. Kita nak tak duduk kat company yang banyak hutang? Nak ke? Nak ke? Tak nak. Sebab apa? Nanti kita yang ada beban. Kita tak bayar bonus lambat. You tahu tak, banyak kes yang company dia masuk. Pernah tak dengan company yang ada e-wallet? Pernah tak dengan e-wallet? Dia masuk bonus saya dalam e-wallet. Nak dengar tak? E-wallet. Kan banyak company yang macam tu. Jangan terpedaya walaupun dikata dalam currency USD. Sebab apa? Sebab banyak kes dalam e-wallet tiba-tiba hilang. Okay, sebab company tu dia tak kukuh. Bila dia tak kukuh, dia memang boleh hilang. Okay, yang kedua, produk. Produk kita sangat unik, kan? Kita adalah aloe vera terbaik dunia. Okay, dan kita ada best quality product. Mana ada yang boleh keluarkan aloe vera gel yang tak ada campuran apa-apa, pure. Okay, so forever living keluarkan ada best quality product. Yang ketiga, potential market kita dia boleh pergi kepada 160 countries. Baru-baru ni saya dengan tim pergi ke center kat Mexico. Seronok tau pergi center Mexico. Betul, besar macam kita. Center Turki besar sangat. Satu bangunan tu dia saja. Jadi baru kita tahu company ni sangat kukuh. Betul? Dia lain tau, kita dengar, lepas tu kita sendiri sampai bila kita tengok, oh betul lah. Kalau company lain dia kata ada istilah sistem stokis, dia kata kita ada je ejen kat luar. Tapi ejen kat luar tu dia bawa barang, betul, daripada Malaysia. Forever bukan bawa barang daripada US, bukan. Dia memang set up satu sistem yang ada staff kat situ, yang ada management kat situ. So dia sangat kaya raya, multi-millionaire. Okay? Yang ketiga, potential international market 160 countries. Yang saya cakap tadi, you bayangkan hari tu kita orang pergi Cancun dan Mexico, pergi Turki kan. Tim saya ada sebahagian, lepas tu tim Najam siap sign up. Siap sign up. Orang-orang Turki kat sana jumpa mana-mana, cerita aloe vera, terus tak nak pergi kat kaunter. Senang tak? Senang kan? Kita tak payah bawa, yes. So senang je, terus pergi ke kaunter, bawa terus isi borang. Simple, kan? Sebab kita berada di 160 negara. Payout, highest payout dan global profit sharing, of course, okay?
Rocket setiap tahun dapat 1 juta USD. Kan setiap tahun. Saya sendiri, cek saya 10 kali ganda, berlipat kali ganda. Kan daripada 35,000 terus pergi 300,000. Forever boleh bayar. Bayangkan hari tu Forever pergi dalam 100 orang Eagle Manager, seorang dalam 50,000 kos dia. Itu baru Malaysia. 50,000 dalam 100 orang berapa yang dibayar? Dalam 500,000 dia bayar untuk Malaysia sahaja. Dan kami kat sana makan semua free. Makan call je. Nak makan apa? Nak makan daging, nak makan apa? Datang call. Sangat-sangat kaya Forever Living. So dia memang dia boleh bayar global profit sharing, dan dia boleh bayar kita tak kisah. Sebab tu pernah tak kita lambat dapat bonus? Pernah tak? Tak pernah. Syak kan? Kalau 14 hari bulan hari Ahad, dia akan keluar hari Jumaat. Kan? So memang sangat kaya Forever Living. Okay, let's journey begin. Forever Living, semuanya permulaan kita kat sini adalah 2 sisi. Siapa yang tak sign up lagi? Siapa yang VIP? Supervisor dah? Supervisor. Dia pun confuse jawatan dia. VIP seorang je. Okay, so bila kita nak join Forever, kita kena ambil 2 sisi, ataupun kita panggil sebagai assistant supervisor. Okay, ini adalah permulaan dalam Forever Living. Betul? Okay, lepas tu kita akan rank up kepada supervisor, kita akan rank up kepada assistant manager, kita akan rank up kepada manager. Betul? Okay, so ini permulaan dia. Kita tengok apakah permulaan di dalam Forever Living. Kenapa kita kena tahu? Sebab kita nak dapat 1 juta tak? Ini adalah perjalanan di dalam Forever Living. Ada orang ramai cakap dengan saya, Coach, saya memang nak buat, saya nak ubah hidup saya. Saya nak jadi macam kau, saya nak jadi macam Sifu, saya nak kaya, saya nak pergi melancong. Saya bayar 1,400. So datang kelas, macam tak ada jadi ni. Kan? Suruh pergi, suruh closing, suruh buat video, macam tak nampak je. Nampak tak? Sebab apa? Sebab 2 sisi hanya first step. Baru nak melangkah. Dah tinggi suara tadi. Baru nak melangkah 2 sisi tu. Tapi kalau kita tak boleh komit seterusnya, macam mana kita nak naik tangga dekat 5 sisi? Betul. Tak boleh. 2 sisi tu hanya permulaan. Bukan beli 2 sisi, lepas tu terus senyap, sunyi, sepi. Tak, dia tak boleh beranak. Dia takkan boleh beranak. So permulaan dalam Forever 2 sisi, dan seterusnya mengejar kepada 5 sisi. Lepas dari 5 sisi, kita akan buat 12 sisi. Sebab apa kita kena buat 12 sisi? Sebab kita nak pergi kepada supervisor. 12 sisi, 13 sisi, 2 bulan. Sebab supervisor boleh 2 bulan. Okay, naik 13 dan 12 tu total jadi 25. Ada orang lagi hebat, dia boleh buat 25 sisi sebulan sahaja. Itu memang hebat. Saya dulu buat supervisor pun sebulan saja. Sebulan saja 12 VIP waktu tu. Okay, sebab kita nak duit. Bonus Forever Living sangat besar. Betul? So kita buat 25 sisi, kita rank up kepada supervisor. Lepas tu kita kena buat 50 sisi. Untuk kita pergi lagi jauh, kita nak pergi kepada manager. Manager kena buat 50 sisi. Tapi kalau kita buat seorang-seorang, boleh jadi tak? Selesai. 50 sisi kita kena ada berapa link? Kita tahu. Kalau tak kita tak boleh buat ni. Nak pergi manager tak? Siapa nama tadi? Syirah nak pergi manager tak? Syirah kena ada berapa link 50 sisi Syirah? At least. Berapa link? 2. Lahan ni. Kalau kita nak pergi 50 sisi, kita kena membina 5 line, 5 leaders. 5 line. Syirah sekarang ada berapa line? Langsung tak ada line. Bila langsung tak ada line, 5 sisi pun susah. Betul? 12 sisi pun susah. Betul? Sebab kita tidak membina rangkaian, kita tidak membina leader. Okay? Untuk buat 50 sisi, kita kena buat 5 line, 5 leader. Kena buat. Okay? Dan 5 line, 5 leader ni siapa? Adalah orang yang attend kelas dengan kita.
Orang yang pergi kelas dengan kita, orang yang buat video dengan kita, orang yang sama-sama buka booth dengan kita. Uncle, wife ke? Bukan. Ini downline. Downline. Ini boleh jadi leg pertama. Wow, okay. Sebab dia selalu ada leg uncle. Contoh macam tu. So, kena bina 5 leader. Kalau tak dapat 5, 3 pun dah cukup strong. You boleh duduk kat ni. Cari, nampak tak siapa? Dapat tak gambaran siapa? Takkan tak ada orang yang nak bisnes dalam dunia? Ada. Tapi kenapa tak boleh bawa? First, kenapa kita tak mampu nak bawa diorang hari ni datang kelas? Kenapa kita tak mampu bawa diorang duplicate gerak kerja kita? Cuba fikir sebab apa? Cuba fikir apa? Adakah kita konsisten posting di IG ataupun Facebook? Ada? Tak? Adakah kita konsisten tak? Tersuruh kan? Tak konsisten. Sebab tu tak akan datang fighter. Okay? Saya nak bagi contoh. Okay? Saya nak bagi contoh CBM Munira. CBM Munira adalah orang yang buat 5 sisi selama setahun tanpa orang follow. Setahun buat 5 sisi, tak ada orang follow langsung. Siapa kat sini yang buat 5 sisi setahun tak ada orang follow? Setahun lebih. CBM Nurul pun sama. Tak ada orang follow kat Jia. Tapi macam mana diorang boleh stay semangat? Siapa diorang? Diorang adalah CBM dan Eagle Manager sekarang. Bagi buka sikit. Eagle Manager, Chairman Product Manager. Okay, nampak tak? Maksudnya kita kena buat dulu. Jaga 5 sisi ni. Sebab dengan 5 sisi baru kita dapat panjat step seterusnya. 12 sisi, 25 sisi, 50 sisi. Baru orang nak follow gerak kerja kita. Bila kita jaga 5 sisi tu betul-betul, orang kata 5 sisi je. Dengan 5 sisi ni ramai jutawan dilahirkan. Yang main tau. Nampak macam biasa-biasa tau. Tapi ini hakikat dia. Rasa macam alah 5 sisi je. Betul, bulan depan boleh buat. Forever takkan jatuh pangkat. Ini yang bahaya. Bila forever tak jatuh pangkat, kita duduk kat fasa kita jadi macam katak dalam air yang panas. Betul. Dah boiling dah ni. Katak tu kata tak apa, lambat lagi, tak kan? Lambat lagi. Sampai dah melegak dan meletup, baru tahu, oh dah mati, dah jadi roh. Lama rupanya aku tak lompat daripada balang tu. Betul? Itulah katak yang duduk selesa. Kita nak buat hidup, betul? Tapi kita tak buat gerak kerja. Macam mana? Kita nak dapat 1 juta, tapi kita tak buat. Kita tak sungguh-sungguh untuk jadi 5 cc fighter. Kalau kita buat 5 cc, ada 3 orang yang copy gerak kerja kita dah berapa cc dah? 20. 5 darab 4 dah 20 cc. Kalau 3 orang tadi tu, ada orang lagi 3 yang copy gerak kerja dia. 3 di 20, 5. Dah berapa? 60 dah? 65, betul? Nampak tak? So kita kena tunjuk contoh yang baik dulu, baru orang boleh follow. Okay? So step dia, baru 100cc, lepas tu barulah 150cc. Nak tak forever bayarkan duit kereta? Nak, of course nak. Saya sebulan 3,000 forever bayar. Wow. Seronok tak? Seronok lah. Kan? Sampai mak saya kata, aku tak nak keluarkan kereta kan? Forever dah bayar, waktu tu tak keluar 4 lagi. So bila dah keluar, okey lah forever bayar kan? Seronok tak? Tapi dia punya step adalah jaga 5 sisi. Tunggal terbalik macam mana pun jaga 5 sisi. Sebab apa? Set matlamat setiap masa. Kena cari siapa yang nak jadi fighter aku ni, siapa yang nak jadi fighter aku ni. Kena fikir. Sebab sekarang orang tengah kemeluk kewangan kat luar, betul? OPR naik kan, semualah naik belaka, harga barang naik, ayam pun naik, semua naik. Maksudnya semua orang tengah kritikal tak ada duit. Dan kita tengah cari siapa yang nak buat bisnes dengan kita. Mesti ada. Dengan modal 1,400, 1,500, takkan orang tak ada duit, betul? 1,500 bayar 2 bulan. Boleh tak agak-agak? Dan 1,500 dia boleh dapat jaminan, dia boleh dapat balik duit daripada bulan depan. Dia cari 3 orang je VIP, dia settle. Kan, boleh tak kita bagi jaminan kat orang macam tu? Dengan syarat, kau follow aku. Dengan syarat, kau set matlamat kau. Kau nak apa? Kau nak 1,000, ni aku tolong buat 1,000. Cari orang yang macam tu. Ada tak dalam dunia orang yang nak duit 1,500? Ada. Sangat Banyak, ramai. Sangat ramai. Tapi kenapa kita tak boleh nak cari orang-orang tu? Kan? Cari kita fikir. Renung kan seketika.
Okey, jangan buka mulut nanti jatuh. Genggam kita punya matlamat 5 sisi, 5 sisi. Macam mana tu mata balik 5 sisi. Tak boleh tinggal langsung. Genggam kuat-kuat, fikir kuat-kuat, pegang kuat-kuat. Okey. Lepas tu naik bangga satu persatu. Nak dapatkan 150 sisi ni kena jam. 5 sisi, 10 sisi, 5 sisi pegang. Satu persatu. Macam mana nak dapat duit kereta kalau 5 sisi pun tak konsisten? Kan? Sebab dia kena ikut step dia satu persatu. Kalau kat sini lubang, macam mana kita nak panjat ke atas, betul? So kita kena ikut step dia. 9 tabiat yang betul untuk capai kejayaan dalam forever. Yakin Allah pasti bantu 100%. Okay, tengok dan bercakap dengan poster kita. Tulis, tampal 5cc achiever. Tampal. Kita kena percaya benda ni. Okay, lepas tu yang ketiga, structure sisi yang realistik. Listkan siapa yang kita nak jumpa nak jadi fighter. Tuliskan. Okay. Lepas tu monitor sisi setiap hari. Kalau satu hari boleh keluar RTC, AVG dengan madu dah 0.3 sisi, betul? 0.3 sisi. Kalau 10 hari dah 3 sisi. Kan? Kalau 30 hari dah berapa sisi lah? Berapa sisi lah? 9 sisi. AVG RTC madu. AVG RTC madu. Ada tak orang yang ada usus dengan salur darah? Ada, semua orang ada. Tapi adakah kita buat konten hari-hari? Adakah kita cerita dengan orang hari-hari? So siapa yang sentak sekarang? Kan? Jadi soalan dia tu je. Okay, buat 5 langkah dengan gembira setiap hari. Hari-hari kena listkan 100 orang prospek. Lepas tu kena jumpa, kena follow up, kena call, bagi video, kena buat broadcast. Mesti jumpa. Pasti jumpa. Okay? Lepas tu pegang 5 sisi kuat-kuat. Fokus gerak kerja. No drama, no politik. Tak payahlah. Kalau orang lain tu ada drama tu lantak pi dia. Kita fokus pada gerak kerja. Tangkap orang yang betul. Okay? Fokus pada orang yang betul. Basah je risiko fikir kemudian. Ini adalah roadmap. Okay, daripada 5 sisi kepada elite ambassador, kepada supervisor. Tapi berapa ramai orang sampai kat sini patah balik kat 5 sisi? Dah pergi 25 sisi, patah balik 5 sisi. Ataupun dah duduk kat supervisor ataupun elite ambassador, lepas tu terus tak dapat apa-apa. Kan? Berapa ramai? Sangat-sangat ramai. 5 sisi, lepas tu 25 sisi, 50 sisi, 75 sisi, 100 sisi. Elite Ambassador Club. Ni tak boleh buat seorang-seorang. Ini kena bina 5 line, 5 leader. Okay? Kena cari orang yang mau jadi supervisor. Kena cari orang yang mau jadi manager. Baru kita boleh buat. Okay? Lepas tu manager dan F2D. Level 1, level 2, level 3. Lepas dah buat ni, dah ada orang copy kerja kita, baru kita boleh jump pergi F2D. Kalau tak boleh. Lepas tu barulah kita, apa dia? Lepas kita nak kerja forever to drive, barulah kita akan dapat local trade. Okay? Lepas tu barulah kita akan dapat solid manager. Lepas tu rookie of the year, eagle manager, lepas tu elite manager, CBM, forever global rally, lepas tu ada BOJ system, LCM, PCM, EPCM, RPCM, last kali baru EGLP. Roadmap ni siapa yang tampal dekat bilik dia ataupun kat subuh dia? Siapa yang tampal? Bila kita tak tampal, kita tak nampak apa yang kita nak. Kita tak nampak step-step yang kita nak. Okay, balik, minta dengan leader roadmap ni tampal dekat soho korang. Wajib tampal. Baru korang nampak perjalanan. Lepas ni nak pergi mana Kan kalau kita nak pergi kelas kan, contohlah kat sini Genting kan. Ni kita nak pergi Genting, adakah kita nak pergi Genting tu kita menonong-nonong je jalan? Kita start kereta, kita terus bawa. Adakah macam tu? Kita nak pergi Genting, kita mesti tahu. Kita nak pergi ke Genting, kita kena exit tol lah mana, betul? Lepas tu kita kena pergi mana? Tol berapa ringgit, betul? Sama juga dalam forever living. Untuk kita sampai JLT, EJLT, kita mesti tahu apa dia punya perjalanan, roadmap dia. Ada orang kata, alah, tak nak lagi JLT, jauh. Duit nak tak 1 juta? Duit nak? Nak. Duit nak, tapi tak nak. Setiap benda yang Allah bagi, berbanding tanggungjawab yang Allah bagi, dia bagi berserta ujian dan tanggungjawab. Okay? So kita nak duit 1 juta, di sebalik 1 juta tu ada tanggungjawab dia. Kan? Di sebalik 500,000 tu ada tanggungjawab. Kita nak ubah hidup. Yang penting adalah kita nak ubah
hidup. Bila kita nak ubah hidup, whatever pun halangan kat belakang, kita akan rempuh. Kan kita nak bagi anak kita bahagia, kita nak sekolahkan anak kita dengan baik, kita nak beli rumah cash, betul. So bila kita ada impian yang macam tu, apa pun halangan kita akan rempuh, betul. So kita tahu, contoh kalau kita tahu kat sini, kalau forever to drive kita dapat income dalam 10,000, 15,000, kita nak ke tak nak? Nak. Nak. Tapi adakah perjalanan ni kita dah nampak? Gerak kerja tu kita tak nampak lagi, betul? Okay, so 5cc. Okay, cara nak buat 5cc simple je. Okay, 5cc level 1. Okay, ni Bronze Club 1 hingga 3 bulan dia kena buat 5cc berturut-turut. So 3 bulan dia kena dapat 15cc. So dia akan dapat ni Forever Shaker. Ada orang nampak alah Forever Shaker je pun. Jangan cakap macam tu. Sebab apa? Sebab saya cakap tadi, dalam nak berjaya dalam Forever Living, belajar buat 5cc. Bukan pandang Forever Shaker ni. Forever Shaker ni just reward je yang Forever nak bagi. Tapi di sebalik perjalanan tu, saya pun alah Shaker je. Tapi dengan 5cc saya boleh pergi income 40,000, 50,000, 60,000. Sebab apa? Sebab dalam 5cc, kenapa kena jaga 5cc? Dalam 5cc ada 3S. Dengar betul-betul, cantik betul-betul. Ada 3S di dalam 5cc. Yang pertama adalah selling. Okay, selling maksudnya di dalam 5cc kita belajar macam mana nak menjual. Contoh, kalau kita founder produk, kita belajar tak macam mana nak menjual? Belajar. Kita belajar macam mana nak buat marketing, betul? Kan? Sebab tu dalam 5cc yang pertama adalah selling. You kena tahu macam mana nak selling dulu. Sebab bila kalau kita tutup kedai kita tutup medsos kita, ataupun kita tak buka booth, macam mana 5cc nak masuk? Macam mana selling nak masuk, betul? Sebab tu saya cakap hari-hari kena posting. Sebab orang tengok kedai, orang macam baru. Oh lalu. Kedai, orang kan hari pertama lalu, kan hari kedua lalu, hari ketiga aku macam mana tengok je kedai tu, macam meriah je tu. Kan, orang ada engagement, ada like, ada posting semua kan. So hari keempat kita datang singgah sama juga dengan orang lain. Hari pertama dia tengok kita upload video, hari kedua pun upload video lagi, hari ketiga dia tengok. Sampai sebulan mungkin dia tergerak hati dia untuk beli sebab video kita tu. Sebab tu 5cc 3S yang pertama adalah selling. Kita belajar macam mana nak menjual, macam mana nak pergi bawa orang pergi kat kita. Kalau boost, macam mana nak bawa orang tarik pergi boost kita. Macam kita nak sell produk tu, kena belajar. Bila kita nak belajar selling, kita kena faham tentang product knowledge. Betul? Product knowledge sangat-sangat kena power. Kalau kita tak tahu tentang product knowledge, kita hari-hari promote, orang tanya, Lin, aloe vera ni kenapa dia bagus untuk saya? Dia jawab, tak tahu dia jawab. Sebab tu product knowledge kena faham. Okay, 3S yang pertama adalah selling. Yang kedua adalah sponsoring. Bila dia dah membeli, kita takut dia membeli nanti dia pergi kat orang lain, so kita tak dapat apa-apa. So kita kena belajar how to sponsoring. Belajar macam nak sponsor. Dia dah beli, kita terus daftarkan sebagai ahli. Bila kita daftarkan sebagai ahli, baru kita cakap, oh daftar sebagai ahli, nanti saya akan consult. Lock dia siap-siap. Jangan biarkan dia terlepas. Sebabnya kalau kita jual untuk merchant, nanti kalau dia pergi kat orang lain, kita rugi. Kalau dia pergi kat orang lain, dia jadi VIP, kita habis rugi. So belajar how to sponsor. Yang ketiga, belajar how to, ini berdahsyat sekali, service. Servis adalah 200% dan tak ramai orang yang servis. Bila dah makan, hari pertama kena tanya dah buka ke belum. Hari ketiga macam mana. Hari ketujuh tanya lagi, ada unikrisi atau tidak. Hari 21 tanya nak repeat order atau tidak. Ini teknik nak servis. So kita kena ada 3S ni, baru kita boleh faham macam mana nak buat 5cc. So kalau nak dapat, tadi saya kata nak dapat shaker ni je kan, so kena buat 5cc. Kalau buat 5cc selama setahun, ini paling best. Kita akan dapat bag Pierre Cardin. Orang tahu bag ni forever. Kita orang kalau pergi KLIA bawa bag ni cukup bangga. Sebab orang dekat airport tu kata, kenapa ramai-ramai bawa bag kuning ni? Seronok tau. Dan tu bagi kad. Apa lagi? Bagi kad. Okay, like saya punya Facebook ya, like saya punya IG ya, like saya punya TikTok ya. Inilah kita nak kena repo. Sebab tu pentingnya online dengan offline. Kena gabungkan. Jangan tolak online. Jangan sesekali tolak online. Sebab online sangat powerful. Saya banyak dapat customer daripada online. Saya tengah sibuk macam ni, takkan saya nak pergi turun
terus nak menjual pula kan, tak sempat. So kita siap-siap dah blasting dekat kita punya page, dekat punya IG kita, dekat kita punya Facebook. So orang perhatikan kita. Okay, so nak dapat bag ni Forever Living, dia tak nak kita menjual. Nampak tak? Dia nak kita taja 8 VIP setahun. Kalau kita tak ada 8 VIP setahun, kita tak akan dapat Forever Cabin Bag ni. Ingat? Ini adalah syarat utama. 8 orang VIP setahun. Yang kedua, kita kena ada satu sisi personal. Jangan culas pun. Ada manager orang kaya saya pernah buat 0.9 cc 1 bulan je. 0.9 cc babe, 0.9 cc personal. Sebulan je dia buat yang tu. Dia terus tak dapat bag setahun tu. Ingat So tiap-tiap bulan 1 cc personal. Okay, lepas tu 4 cc penajaan. So dah dapat 5 cc. Dan taja 8 orang VIP setahun. So akan dapat bag Pierre Cardin daripada Forever Living. Okay, ingat tu syarat dia. Syarat tu kena pegang betul-betul. Okay, lepas tu macam mana nak buat 5 cc? Nak buat 5 cc senang je. Okay, taja 2 orang VIP. Kita buat personal cc 1 cc. Lepas tu taja 2 orang VIP. Bonus kita lebih kurang dalam RM1,003. Lepas tu cara yang kedua, kita boleh taja je ramai-ramai orang yang beli 0.4 cc. 0.4 cc darab 10, dapat cc tambah 1 cc personal dah 5 cc. Tak kisah sebenarnya, bagi saya tak kisah macam mana cara tukang terbalik nak jual propolis cream ke, nak taja nutrition pack ke, tak kisah, as long as cc tu keluar. Kan kalau nak cepat, ada orang kata nak cepat, tapi cara ni paling bahaya sebenarnya. Bila kita banyak sangat fokus kat cara ni, saya tak suka nak fokus cara ni. Sebab apa? Sebab kita dah pada awal bulan, alah tak ada pun VIP, tak ada pun VIP, betul tak? Kita fokus VIP je. Kita lupa pada 0.4 cc, 0.3 cc. Kalau hari-hari boleh keluar 0.3 cc, 10 hari dah 3 cc. Kan? Tapi kita dah fokus VIP sampai 20 hari bulan VIP, sampai 25 hari bulan VIP. Sudah sampai akhir bulan tak ada 5 cc kita. Sebab kita nak fokus VIP saja. Kita nak buat kerja malas. Jangan buat kerja malas. Okay? So hari-hari kena sharing. Okay? Lepas tu, cara yang keempat ni biasanya kalau misalnya kita nak simpan angsa emas lah, kita boleh beli 5 cc untuk personal. 5 cc, stok kena ada 5 cc. Baru senang nak menjual. Okay? Siapa yang ada stok 5 cc kat tangan? Kat dalam stok dia. Murah je. Macam tak ada stok 5 cc. Buat stok 5 cc. Sebab bila ada stok 5 cc, baru kita boleh pergi 5 cc. Kan? Magnet kan? Ada stok 5 cc. Ada stok 5 cc. Sekejap lagi konsult Kak Maiti apa nak ambil stok 5 cc. Okay? Sebab bila kita tak ada stok kita jadi relax. Lepas tu bila orang tanya mulalah kita nak gelabah. Itu tak ada stok lah, kita pun jadi macam tak ada mood. Tiba-tiba orang tu nak stok. Tiba-tiba bila dia datang tak ada stok, dia pergi kat orang lain. Kan sekarang ramai gila. Dekat Nak tanya 5 cc tu, kita boleh beli sikit-sikit kan atau kena beli dalam stok? beli sikit Kak. Boleh. Boleh je. As long as kita kena ada stok 5 cc kat dalam Kalau tangan. saya, kita dah beli 2 cc. Lepas tu kita beli lagi another 3 cc. Okey tak? Lengkap tak? So angin yang tu yang Ni, ini untuk kita cukupkan 5 cc kita. Tiap-tiap bulan kita kena cukupkan 5 cc kan. So kita boleh beli sikit-sikit. As long as 5 cc tu cukup. Patut saya dia boleh beli sikit-sikit. Boleh. Dia yang beli sekali tu 9 cc. Boleh. Tapi kalau saya ajar orang contohlah dia kalau paling bagus terus beli 5 cc store sebab dia senang nak rolling. Tapi kalau dia nak beli sikit pun tak apa. As long as dia boleh je cukup 5 cc dia. Ada setengah orang 5 cc tu jual untuk runcit je. Kalau untuk runcit dia boleh dapat 1433. Banyak juga. Tapi takut orang tu lari nanti. Ada orang dia suka jual madu je. Jual madu sampai 5 cc ada. Jual kopi sampai 5 cc memang ada tau. Dah benda ni lagu dalam kaya. Dalam 5 cc tu dia ikut rank kita lah. Betul? Ikut rank kita. Kalau kat supervisor berapa persen? AM berapa persen? Macam tu. 5 cc supervisor. 5 cc tak kisah, supervisor ke, assistant supervisor ke. Tapi yang penting kita kena ada stok 5 cc dekat tangan kita. Bila kita ada stok 5 cc kat tangan kita, orang jumpa aunty, saya mau madu. Aunty kata, "Hayah, tak ada madu kan dekat center." Macam mana? Dia kata, "Tak apalah, saya pergi pada David."
tu. Berapa 5 cc dalam berapa? 5,000. Tak sampai. Dalam 4,000 lebih. Harga jualan. Harga jual. Kosong. Ha. 4550. Ha. Harga jual. 300. S 3,000 lebih je. Ya. Ya. Tak untuk modal nanti. Untuk modal. Lepas tu nanti pusing balik. Sebab kalau tak ada barang macam mana nak jual? Tak boleh jual. 47. Itu dah VIP tak? Itu retail VIP berapa kan? 39 saja. 3,300 je, tak banyak pun. AS. Untuk AS baru 3,300. Memang kena buat stok. Orang nak shampoo nanti shampoo ada. Kalau tak ada shampoo lah, tak apalah saya pergi ke Ezali banyak shampoo. Okay? So senang bila ada stok 5cc ni, kena ada. So macam mana kita nak buat 5cc kalau 5cc pun tak ada stok? Susah. Okay? So kena buat 5cc punya stok. Okay? Lepas tu yang kedua adalah Aero Ambassador Club. Aero Ambassador Club macam saya cakap tadi 25cc setiap bulan. Setiap bulan selama 12 bulan. Mr. David angkat beg dah. Tapi kan Mr. David? Tu. Itu adalah hadiah Aero Ambassador Club. Beg Pierre Cardin juga. Pierre Cardin juga. Okay? Kena buat 25cc, tak boleh buat seorang-seorang, mati. Bulan pertama boleh buat 25cc seorang. Bulan kedua boleh buat tapi dah gigil-gigil lah. Bulan ketiga dah tak mampu dah. So kena buat work in Teamwork. teamwork. Okay, teamwork. Kena cari 3 orang yang nak buat kerja macam kita yang buat 5cc juga. Macam kita. 3 orang cari dulu. Mesti dapat 25cc. Okay? Mesti kita mahu 5cc. Ya betul. 5cc. Macam tu. Baru kita boleh. So 5 line, 5 leader, pegang kuat-kuat benda tu. So kita akan develop team nanti. Okay? So benda ni kena buat setahun, senang ke susah? Senang. Konsisten. Yang penting kita kena buat 5cc dulu. Senang cakap susah. Macam mana nak tahu? Kita kena cari orang tu. Macam mana pun cara dia, kena tipu dia ke. Kita kat kelas kan teman aku shopping, sampai-sampai bawa pergi kelas. Kau kena dengar lah hari ni. Hari ni tertipu tak dengan ibu? Dia tak buka tak? Memang lain lah. Nasib baik kan kena tipu tadi. Okay, so kena buat 25cc ni setahun baru kita dipanggil sebagai Aero Ambassador Club. Okay, so kita akan dapat hadiah daripada Forever Living. Okay, lepas tu manager dan Forever to Drive. Nak jadi manager ada 2 benda, 120cc 2 bulan ataupun 150cc 4 bulan. Sama juga step dia, tak akan boleh buat seorang-seorang, kena bina 5 line 5 leader. Okay, simple sangat 5 line 5 leader. Cari kau betul-betul tak nak ubah hidup. Kalau kau betul-betul nak ubah hidup, kau datang kelas. Kita tak boleh kontrol. Saya ingat waktu pesanan Sifu dekat Mexico hari tu, dia kata Ezalin, you takkan boleh kontrol tim you. Tak mampu. Saya tim dah besar tak boleh kontrol. Kita lagi baru nak belajar macam mana nak kontrol, betul? Hanya environment sahaja yang boleh kontrol you punya tim. Siapa yang boleh kontrol? Pergi kelas. Bawa pergi kelas teppanyaki, bawa masuk event, bawa masuk TTE. Bila bawa masuk semua benda ni, baru kita boleh guide diorang. Sebab kita tak mampu. Aura kita tak kuat. Balik kat sini, duduk kat sini. So saya akan ajar. Masuk kat kelas, Yusdida akan ajar. Masuk teppanyaki, Sifu akan ajar. Macam tu. Okay, so hanya environment yang mampu kontrol diorang. Kita tak mampu, saya pun tak mampu nak di tim saya. Hanya environment. So kena bawa diorang, datang ramai-ramai. Okay, so 4 bulan 150cc. Kalau 2 bulan 150cc. Ini adalah Forever to Drive. Okay, Forever to Drive. Kita ada 3. Okay, kita ada 3 Forever. Kita ada 3 level dalam Forever to Drive. 150cc. Bulan pertama 50cc, bulan kedua 100cc, bulan ketiga 150cc. Buat berturut-turut, baru Forever akan bayar kita RM1,500 setiap bulan selama 3 tahun. Okay, itu maksimum. Okay, so level 2 buat 75cc, 150cc. Bulan ketiga 225, kita akan dapat duit 2250. Total dia dapat dalam 81,000. Forever bayar. Dan level ketiga kena buat 100cc, 200cc, 300cc.
Forever akan bayar kita 3,000 setiap bulan selama 3 tahun dan kita akan dapat 108,000 total dia. Okay, Forever bayar. Forever bukan nak kita kaya seorang-seorang kan, tapi kita nak kita kaya ramai-ramai. Saya ada formula untuk bawa you ke Forever to Drive. Kenapa? Sebab saya dah lahirkan 10 orang Forever to Drive dalam rangkaian saya. Sangat-sangat ramai. Okay, so formula dia ikut cakap saya 595 leader tu sahaja. Okay, tak ada benda lain. So siapa dia? Kita ada Kak Baiti tu, CBM Kak Baiti. Kita ada CBM Shimano, ni daripada Perak. Lepas tu kita ada CBM Munira, Eagle Manager. Kita ada CBM Mardiana. Lepas tu kita ada Abang Aril. Kita ada Ustaz Adnan. Lepas tu kita ada Nurul Hikmah daripada Perak. Kita ada Dr. Pau, Dr. Mara Kafia. Lepas tu kita ada Ustaz Aziz. Ini adalah pencapai Forever to Drive dalam tim. Sangat ramai, okey. So, next adalah local incentive trip. Nama local, tapi sebenarnya dalam negara, dalam Asia, dalam negara pula. So tempoh kelayakan dia 1 Januari sampai 31 Disember. Fokus yang ni. Kenapa saya kata? Sebab dalam Forever jangan fokus pangkat. Kalau you fokus pangkat, lepas you naik manager, you akan hilang. Okay? Tapi kalau you fokus ni, kenapa you fokus ni? Saya nak bagi tahu. Okay, tengok ya, mengekalkan status aktif setiap bulan. Maksud mengekalkan status aktif tu, maksudnya untuk dia pergi ke local trip, dia perlu buat 5 sisi setiap bulan. Tak boleh culas. Apa dah takut dah buat? Hai, 5 sisi je, bukan banyak. 5 sisi kena jaga, pegang. Nak tak nak? Nak. Sebab apa? Sebab saya cakap nak atau tidak. Sebab di local trip ni, okay, bila you fight, you akan naik manager. Wow. Ini dia punya game. Okay, so nak naik manager tak? Manager income 5-7K lah. Wow, hebat. Tapi kita nak manager yang ada pegang insentif. So first kali 5 sisi. Lepas tu membantu 2 direct downline menjadi supervisor. Saya dah cakap tadi kan kita bina 5 line kan. So dia minta 2 je, takkan tak boleh. Saya cakap 5, dia minta 2 je. So fokus kepada insentif yang ni. Nampak tak siapa yang nak pergi jadi supervisor? Nampak tak? Nampak tak? Dia nampak tak siapa aku nak kerja dengan siap dia. Saya dulu waktu first time dengan insentif ni, saya dah tahu dah aku nak kerja dengan siapa nak jadi supervisor ni. Sebab bila saya buat projection ni, bukan saya je, saya dah develop ramai orang buat projection ni. Diorang memang pergi kepada manager. Tak percaya? Okay, kita tengok. Sekejap ya. Ini adalah mereka-mereka yang capai local incentive trip. Okay, siapa dia? Saya sebut manager. Manager Kak Is. Nampak tak? Manager. Okay. Kedua, manager Tasha Jali. Manager. Okay. Manager Dr. Pau. Eagle manager lagi. Manager. Manager Ustaz Fala, manager Nurul, manager Kak Bida, manager Ustaz Aziz, manager Nik Nadira, manager Kak Jun. Tengok sampai lupa. Manager Abang Aryan, manager Ustaz Nan. Semua manager. Okay. Sebab tu saya kata bila kita fight insentif, okay, fight insentif local trip, kita akan pergi kepada manager. Income memang bapuk dah besar. So dalam kepala tadi saya cakap apa? Buat 5 sisi, kan? Betul tak? Buat 5 sisi, jangan apa lagi dah. Macam mana ni belum apa dah. Kan? Kakak boleh tak? Boleh. Setahun nanti 5 sisi. Ya. Cari 5 sisi. VIP betul. Lepas tu 2 orang mau jadi supervisor. Wow. Nanti cakap dengan Dewi, ini orang nak bisnes, panggil dia. Macam tu. Okay, boleh? Okay, boleh tak fokus? 2 supervisor je. Baby boleh tak? Boleh. Baby boleh? Baby boleh? Pasti. Mesti ada orang yang mau bisnes, kan? Mesti ada orang yang naikkan sampai 5-6 ribu. Mesti ada. Kan? So fikir, siapa yang nak jumpa aku nak jadikan supervisor? Bila aku nak jadikan dia supervisor, aku bukan sekadar dapat local trip ni, aku akan pergi juga sebagai manager. Okay? So, kita tengok local incentive trip. Apa dia? Seoul. Bukan Jalan-Jalan. Taiwan, Bangkok, Hong Kong. Yang hari tu tak dapat pergi sebab pandemik kan? So, dia dapat Gold Bar. Okay?
Lepas tu yang terbaru kita akan pergi ke Bangkok. Bangkok. Ni nak tunjuk. Saya dah sampai. Oh. Saya dah sampai dengan Kak Mar. Ni adalah Center for Rapid Living Bangkok. Okay, ni Kak Mar. Dengan saya. Ni nampak tak tim yang pergi ke Bangkok? Siapa kata susah? Bapa lah ramai yang capai. Ramai weh. Ramai gila sampai atas tu nampak. Kita orang pun dah tak tahu muka kita orang nak kat mana. Ramai gila. Okay, lepas tu nampak tak? Ini apa? Nampak tak? Ini apa? Buaya bakar. Sekejap. Krokodil. Krokodil. Ini best. Ini namanya Mango Tango. Memang sedap gila kalau pergi dekat kalau pergi dekat Thailand, kan? Kita dapat makan pula mangga-mangga dia orang tu memang sangat best. Kena rasa. Okay, pulau mangga dia orang. Lepas tu ini dekat pasar Bangkok melampau nampak bawa apa beg? Lagi shopping. Tarik beg. Nampak ni minah ni kan? Lepas tu masuk je dalam tu senang. Okay, lepas tu ini air dia fresh sangat. Memang best lah. Okay, lepas tu ini menyulusuri jenai. Dia punya laut apa? Air tu lah. Best, the best experience ever lah. So memang kena rasa makanan dekat Bangkok memang best sebab kita tak pening makanan halal. Sebab dia banyak makanan halal, tak ada kita tak takut. Ini tahun pertama saya. Okay, tahun pertama saya di Taiwan. Okay, saya join, saya tak fikir pun pasal local trip. Dia kata lahirkan supervisor, aku dulilah supervisor ke apa. So saya kata kalau aku lahirkan supervisor, aku dapat income lagi banyak. Sebab takkan aku nak buat 25 sisi seorang, merepot tulang. Kan, so tahun yang pertama saya lahirkan 4 orang supervisor. Wow. iPhone, kabur-kabur kan. Tapi sebenarnya tempat ni sangat cantik, macam lukisan. Bahkan yang air terjun kita kena panjat bukit. Dan ini saya tak tahu diorang punya apa kepercayaan lah. Panaskan balon ni walaupun kita lepaskan. Tanglong kan. So sebenarnya kita orang ni berdiri di atas railway apa? Kereta api, laluan kereta api. Bila kereta api lalu dia pergi. Lepas tu kereta api dah tak boleh kan buat ni, terbangkan ni. Okay. Ni antara-antara dia. Lepas tu nampak dah ni kita orang pergi ni. Apa nama dia orang? Apa dah nama dia, tak ingat nama bahasa dia, tak pandai lah. Tapi tempat ni sangat sejuk dan sangat best sebab kita akan lalu pergunungan macam tu. Memang best gila. Kena fight. Okay. So ini adalah hadiah. Kalau local trip dia hadiah dia tak adalah macam eagle kan. Dia hadiah dia macam simple, sejadah dapat, lepas tu brochure. Dia dapat hadiah apa ada tu macam tak ada sangat kan. Ada ke kau? Tak ada kan? Tak ada. Kita ada. Tapi best lah pergi. Okay. Ini adalah local trip achiever yang saya kata tadi. Fokus pada insentif, you akan naik manager confirm. Fokus insentif, okay. So ini adalah kat sini tadi, link tadi. Funding kan, local incentive treat. Okay, solid manager you kena duduk di 600cc. 600cc ni memang confirm you akan pergi kepada local trip. So 600cc purata sebulan buat 50cc je. Boleh tak buat seorang? Boleh. Sebab tu dia suruh lahirkan 2 orang supervisor. Betul? So kita fokus 2 orang supervisor. Takkan kita nak fokus 2 je, betul? Takkan kita asyik macam kau jadi supervisor. Pening orang tu. Kita kena melebar seramai-ramai. Rocky cakap, dia kata there is no right person. Dia kata tak ada orang pun yang right, orang yang betul. Dia kata macam mana nak kekal nombor 1 dalam dunia. Dia kata tak ada orang yang dia pilih. Dia kata tapi dalam ramai-ramai tu yang dia cari tu ada the right person. Kejap kita tu akan share pasal Rocky tu sebab dia terus skills Inggeris. Okay. So yang kedua, so apa yang kita kena buat? Kita kena fokus 5 life 5 leaders. Waktu sisi saya tak berapa nak okey, Sifu panggil saya soalan pertama yang dia tanya, Ezalin, you faham tak 5 life 5 leaders? Kecut perut, okey? Itu soalan pertama dia cakap dengan saya. Apa maksud 5 life 5 leaders? Saya macam, saya faham Sifu macam tu kan? Faham? You jangan cakap you tak faham, you speaker. Okay kan? Kita faham. So maksudnya
Bukan setakat faham, tapi kita kena buat. 5 line 5 leader. Kena cari siapakah 5 orang yang jentera kita, yang kalau kita tumbang, 5 orang yang ada kat belakang kita, bersama-sama dengan kita. Pergi kelas pun kita, dalam muka konten pun dia, dalam semua dia je dengan kita. Cari, okay? 5 line 5 leader you all. Okay? Lepas tu, ini adalah sebahagian, bukan sebahagian, semua, okay? Team manager di dalam AJL. Ada 27 orang ke semuanya. Macam mana diorang boleh berada di sini? Semuanya fight incentive. Okay? So fight incentive. Dan separuh daripada diorang ni dah merasa insentif paling kuat adalah local trip. Okay, sebab sebahagian daripada diorang dah rasa dah local trip achiever. Okay, Rookie of the Year ada dalam rangkaian saya, bawah rangkaian Club IT. Okay, ni Ustaz Aziz nombor 3 Rookie of the Year baru-baru ni. Okay, apa formula dia? Focus incentive. Okay, lepas tu ni nampak Ustaz Adnan, ada juga. Okay, so nak jadi Rookie of the Year, okay, kena fokus pada penajaan AS baru. Tajuk ramai. Okay, lepas tu kena ada 300cc group volume, kena ada 12 direct sponsor AS setahun. Tapi dia akan tengok paling banyak lah. So kena buat 5cc, qualified leadership bonus dan Elo Ambassador Award. Siapa yang duduk kat Elo Ambassador Club, dia boleh duduk di Rookie of the Year. Okay, so kena capai. Okay, Eagle Manager. Baru-baru ni saya pergi Eagle Manager. Apa Eagle Manager? Eagle Manager adalah gelaran berprestij bagi usahawan forever untuk mengiktiraf dedikasi mereka dalam membina perniagaan yang berjaya dan berpanjangan. Selain dari pengiktirafan, Eagle Manager juga dapat menikmati percutian eksklusif yang merangkumi tiket penerbangan, penginapan dan sesi latihan eksklusif di lokasi eksotik. Gitu. Okay, so Eagle Manager adalah, ada orang kata, alah kau tu asyik bercuti je. Okay, sebenarnya dia adalah khusus dan bercuti. Dia adalah training. Okay, dari training 2 hari, tapi training daripada 171 negara. You akan jumpa negara Uganda, negara apa lagi? Negara apa yang orang takkan? Lepas tu ini negara-negara kan. Lepas tu dia bergambar dengan ramai orang. Semua dia bergambar kan. So negara Jepun yang memang kalau kita cakap Korea, dia cakap ayam macam tu lah. Memang tak faham kan. Siap pakai translate, dia dengar, kita dengar, dia dengar, kita dengar. Macam payah saja kan. Tapi sangat-sangat luar biasa dan sangat-sangat best. Percutian ni 50,000. You bayangkan kita orang transit, saya cerita sikit pasal Eagle. Kita transit daripada Malaysia pada pukul 11 malam, kita ke Turki 11 jam. Sebab dia tadi muka Eagle Manager ni. Dia sedang gelap. Sebab 11 jam tu dalam kapal terbang tu macam berangai kan? Tandas je tak ada air tu. Kan kita memang pergi ladang. Kan kita kalau pergi ladang, nasib saya buat video tu tau, yang boleh perang air tu kan. Dah nak tandas, baru nak pergi ladang, dia kata semua penumpang diminta duduk kan. Sebab kapal terbang gegak dah, duduk balik beratur, balik panjang. Bagaimana muka kau, macam tu kan. Tapi memang pasal 11 jam bayangkan. Nak tidur pun tak boleh tu 11 jam tu. Lepas tu sebab excited kan 11 jam. Lepas tu sampai kat Turki pukul 6 pagi kan. 5 pagi sejuk baik, sejuk gila. Sejuk sangat. Lepas tu nasib pakai sweater kan. Lepas tu keluar pergi solat subuh, tak mandi. Sebabnya kalau dah ikut geng lelaki memang macam tu. Tak mandi cepat. Aku ngam tu lah ikut dia orang kan. Gosok gigi je. Selalu gosok gigi. Lepas tu kita terus keluar. Kalau tengok saya pakai baju daripada malam tu sampai ke pagi tu juga. Sebab dia orang memang tak bagi mandi kan. Memang tak bagi. Dia kata cepat. Lepas tu sampai Turki 21 jam. Yang paling best buah tea. Saya masa telia buah tea. Kita makan buah tea, kalau kat sini macam rangup kan. Kat sana makan buah tea macam makan buah mangga macam mana. Kita makan, kalau kita ambil buah mangga, kita gigit macam mana. Meleleh air dia tu kan. Macam tu kita makan buah tea kat sana. Lepas tu makan buah peach dia tu pun sama. Manisnya. Memang sedap gila ya. Saya rasa macam saya jatuh cinta dekat Turki. Macam tu memang best lah. Lepas tu kita orang makan roti sebanyak-banyaknya. Sampai sekarang tak boleh tengok muka roti. Tak nak, stop. Lagi tu.
Masih hikmah lagi semua tak boleh tak terima dah roti. Memang best gila. Lepas tu waktu pagi-pagi tu kita orang nampak matahari naik dekat tebing antara memisahkan antara Turki Turki lama dengan Turki baru ke? Kan? Memang best kat situ. Saya pun ada gambar kat situ, memang best gila. Lepas tu kita orang continue perjalanan kita orang dari 21 jam, kita orang continue 19 jam. Astaghfirullahaladzim, Tuhan jangan kau macam ni. 19 jam kau, duduk dalam kapal terbang, dah tak lupa orang, dah tak mandi. Lepas tu pergi naik lagi kapal terbang 19 jam sampai merentas lautan Arktik kau. Cerita dia, lautan Arktik tu. Lautan Arktik maksud kan? Punyalah kita naik sampai atas, kutub-kutub dah semua lah kita naik kan. Lepas tu 19 jam bila nak sampai, rasa tidur dah macam puas dah bangun. Ada lagi 12 jam masa kan? Ya Allah. Tapi best experience sangat-sangat sampai Mexico. Panas. So daripada sejuk ke panas kan. Tapi dia punya panas tu tak adalah panas. Sebab saya balik Malaysia, saya macam tak boleh tak ada aircon. Tak boleh tak ada aircon. Amboi belagak kan. Suami saya kata amboi kemain. Sebab saya ingat ada satu malam tu kat Mexico tu kita macam dah penat sangat. Saya tak pasang aircon tau. Pagi esok kalau saya rasa saya tak pasang aircon, saya kata dengan saya pun tak panas kan? Dia nyaman. Dia nyaman kan? Dia memang baik walaupun dengan di depan tu. Macam tu. Tapi memang best lah, serius. Dan dia punya tilam tu, kau asal letak tak boleh cakap kan? Asal letak kepala tidur. Saya pergi bilik Kak Fida, waktu tu saya ingat saya pergi bilik Kak Fida. Diorang ni buatlah makan, urutan dan sebagainya kan. Saya pinjam mata Kak Fida, saya pegang je. Tidur, padahal aku rasa diorang ni memekak-mekak kat dalam tu. Memang tak sedar langsung. Sebab dia punya bantal tu gebulai macam kan? Habis semua dia nak bawa balik. Nanti sekejap lagi tanya apa yang diorang bawa balik, okey? Okey, so memang best lah, memang rugi. So, nampak tak best? Kita ada satu benda yang kat depan tu yang sangat best. Tapi adakah kita nak rempuk 5cc pun kita tak nak rempuk. Update posting pun kita tak nak. Sedangkan kita ada benda yang sangat best kat depan tu. So, kita kena lawan untuk dapat sikit lagi. Next year ni Pattaya kan? Pattaya dengan Bali. Next, another year tu kita nak pergi ke benua Eropah. Mungkin kita nak pergi ke Itali. Wow. Nak tak? Itali ni lagi best daripada Mexico. Mexico kita nak keluar macam takut-takut. Semua pakaian macam duyung semua ada kan. Laki aku astagfirullahaladzim. Umi abang tak kuat. Gegar Iman. Itu Mexico. Inilah dahsyat kan. Dia kata sesak nafas abang. Kita tak ada senang mandi. Kita orang mandi jadi ya. Kita orang mandi pagi-pagi tak ada orang. Dan petang-petang semua tak masuk pun. Tak ada pun pergi pantai. Dia kata sesak nafas abang Umi. Sesak nafas abang. Saya yang tak buat. So memang sangat best. You kena fight. Okay. So percutian dia. Okay. Nampak ni. Kita nak pergi Cancun. Hari tu 2015 orang pergi Cancun. Betul tak Zee ada? Lepas ni kita akan pergi. Nampak Eropah ni. Kita nak pergi Greece pula. Dia memang rotate tau, dia memang pusing. So kena berjuang sungguh-sungguh. Nampak tak? Tak pergi Greece, kita pergi Itali ni. Antara dua ni lah kita akan pergi. Kita tak tahu pergi dari mana. Tapi yang penting bukan Asia. Sebab Asia tahun depan. So dia akan tukar balik. Nampak tak? Nampak selfie dengan saya kat sana? Nak kan? Kena semangat ni. Okay. So Phoenix, Bahamas. Ni hari tu yang kita tak dapat nak pergi sebab PKP kan. Saya ini adalah first time Eagle Manager saya tak nak capai Eagle Manager. Sebab saya dulu fokus saya hanya CBM saja. Saya CBM. Saya rasa Eagle Manager je dulu saya kata. Tapi bila saya dah rasa Eagle Manager, setiap tahun saya nak settlekan Eagle Manager. InsyaAllah saya akan settlekan seorang supervisor untuk Eagle Manager tahun ni. Seorang lagi sikit jadi 4cc. Ada tinggal lagi seorang je untuk saya settle. Saya nak jadi paling pantas untuk capai Eagle Manager ke Pattaya. Kan? So memang best. Saya bukan ambil seorang, saya bawa ramai sangat. Okay, saya bawa 10 orang pasangan yang bersama-sama saya pergi kepada Eagle Manager. Yang huru-hara semua inilah diorang. Yang bersama-sama, yang bergaduh, yang apa semua kat sini. Tapi memang best gila. Okay. So saya nak tunjuk sikit video. Okay. Saya kat sana secara overall lah. Macam mana ni? Kat dekat ni. Tak dengar.
daripada penerbangan di Turki selama 11 jam dan kita transit di sana selama 21 jam dan teruskan perjalanan selama 18 jam dan akhirnya kami sampai ke bumi Mexico di Montañas. Okey, so sangat best kat sini. Boleh beri banyak sangat kejutan dan banyak sangat bagi hadiah yang best. Dan yang paling best dalam bilik ini ada jacuzzi. Lepas katil je, okey. Memang sangat best dah. Kerajaan daripada Korea ini berharga RM50,000 per seorang, tapi dapat kita bercuma pasangan suami isteri. Jangan lepaskan peluang untuk menyaksikan terus live kami daripada Mexico. Stay tune, okay? Okay, yang tadi tu dekat saya sampai situ saya tak lepas ekor. Saya pegang je aku sangat. Saya pun masuk situ. Saya cakap dengan dia, jomlah balik, jomlah balik, jomlah balik. Saya sini tak balik je waktu tu. Saya takut sebab orang mabuk kat sekolah, muntah pakai bikini je dengan G-string je. Masya Allah kan. Tapi alhamdulillah dapat rasa. Dapat rasa lah bumi orang. So ini adalah sepanjang penerbangan. Kat dalam flight tu. Ni matahari baru nak naik. Korang dapat rasa dekat atas tu. Nampak dalam gambar tak senampak secantik yang nampak lah. Matahari tu naik tu, waktu tu dia macam ada shade bulan pagi tu. Saya dapat rasa lah nampak muka tu sangat takjub. Subhanallah. Sangat-sangat lawa. Tak, ini dah nak sampai Mexico dah ni. Itulah tu saya nak ikan kan. Okay, ini adalah gambar-gambar sepanjang kami di sana. Okay, ni adalah di masjid dekat Turki. Okay, lepas tu ni Ustaz Adnan dibawa dari sebelum mana? Akhir daripada Sydney bang. Akhir daripada Sydney. Lepas tu ini ni. Ini kami saya buat zumba lagi ni, zumba dekat air. Itu yang tengok muka saya rentung ni. Ni pagi jadi yang belakang-belakang pun semua dah hilang dah. Depan tu menira ni, dia menira di saya. Tepuk belakang memang best waktu ni. Kalau korang tengok kita orang tak ada berenang kat laut kan, nasib baik. Kalau tak akan double kira ni. Sebab waktu tu tengah laut tengah ada seaweed. So kita tak boleh turun lah. Okay. So ini waktu ni Ustaz Aziz tengah sakit. Yang ni yang saya kata tadi tu dekat dekat selat yang memisahkan tu. Okay. So eagle manager. Okay, saya dah cerita tadi. So syarat dia mudah je 720cc untuk GV. Lepas tu fokus dua supervisor. Tak ada fikir yang mana cc tu. Fikir aja dua supervisor dulu. Okay, so kita nak fokus pada dua supervisor. Unit manager
Okay, saya pernah capai elite manager, Kak Baiti pun pernah capai juga elite manager. Ini adalah top elite manager bawah rangkaian saya, Shimano. Dia berjaya dapat. Dan ini adalah solid manager dalam rangkaian saya. Kita ada Ira, kita ada Munira, Siti Munira, kita ada Aida ni, Kak Nurul, kita ada Ustaz Wala, Dr. Paul, lepas tu kita ada siapa ni? Kak Mar. Lepas tu kita ada Kak Bayi. Sorry, ni Dr. Paul. Kak Pida. Mana Kak Pida? Ni Kak Pida. Oh! Sorry. Okay. So, chairman bonus manager, ini yang kita nak kejar. Okay. So, ini adalah chairman bonus manager di Goberani. Walaupun kita dah tengok selalu video ni, tapi kita kena ada aura dan soul untuk masukkan benda ni. Negara berkumpul, okey? Kita dapat check chairman bonus manager. You kena selalu bayangkan yang ada kat sini dan you kena percaya you ada kat sini. Step yang mudah, you mesti kena jaga develop fun dia itu sahaja. Tak susah pun, you mesti sampai. Saya dulu bayangkan setiap kali ada chairman bonus manager ataupun corporate event, saya akan tengok. Saya akan rasa saya berada di sini. Dan akhirnya saya berada di sini. Dan saya bukan seorang-seorang di sini, saya bawa sangat ramai orang sebagai chairman bonus manager. So you kena kuat semangat untuk capai benda ni. Tak ada company yang boleh bayar kita profit yang sangat besar selain Forever Living. Jadi kita berjuang bersungguh-sungguh dalam Forever Living. Okay, so kita tengok 400 semua dalam bentuk USD. Tapak setahun dunia kerja. Kena kuat semangat, okay? Nampak tak ni? Ni kita jumpa hari tu, Mitra sama. Santai je diorang ni. Sangat best dengan sharing diorang lah kan hari tu. Cuma nak tangkap gambar tu susah sikit. Natalie Hilik, dapat RM682 USD. 1 juta, Rockit. Bukan Nijen. Rockit. Kita dapat bergambar dengan Rockit ni. Sangat terpuja. Dan dengan sharing daripada dia, sekejap lagi Dr. Paul akan share apa yang dia ni. Okay, so ini saya, chairman bonus manager level 1. Okay, so tahun depan tu kita dapat chairman bonus manager level 2. Senang je, tak susah. Senang sangat. Okay, lepas tu saya bawa 3 orang chairman bonus manager. Apa yang saya nak bagi tahu hari ni adalah kita kena percaya first. Tapi kalau kita percaya, kita tak melangkah, kita tak bawa kerja, tak ada guna. Okay, so kita kena percaya dengan gerak kerja. So kita kena tampal. Saya nak tunjuk satu video yang mana saya percaya saya akan bawa tim saya pergi. Ini chairman bonus manager level 3, Sifu dengan Kak Juraida setakat ni dalam ni. Okay, so ini EPCM. Ini EPCM dalam Sifu punya ni. Okay, goal setting. Goal setting, kita kena pergi pada 50cc, 75cc dan last sekali adalah JLT. Tapi first step dia adalah 5cc. Saya tak nak cerita banyak, nanti you pening. Okay, so yang pertama kita kena percaya. Sebab saya pernah percaya yang saya akan bawa sangat ramai tim. Dan 6 tahun lepas, tak sampai 4 tahun lepas. Okay, so apa yang saya capai. So video ni, waktu saya cakap video ni, saya sangat sebab tahu. Tapi orang tanya, kenapa kau nangis? Kan? Sebab saya dapat rasa satu hari nanti saya akan bawa diorang. So cuba dengar video ni. Tapi berkat sabar, berkat konsisten saya bukan bawa seorang, saya bawa sangat ramai. Worker Trade Achievers ramai 11 orang. Okay. Lepas tu saya bawa 3 orang sebagai
sebagai champion bonus manager dan saya layak dapat champion bonus manager level 2 hanya dalam masa 5 tahun, antara yang terbatas juga dalam Malaysia. Bila kita percaya? So saya percaya saya akan pergi sebagai champion bonus manager level 2 dan saya bawa seramai 10 orang pergi Eagle Manager ke Kempu. When you believe, there is a miracle. Okay, sekian saja saya punya talk hari ini. Okay, saya minta maaf kalau ada terkasar bahasa. Yang baik semua daripada Allah dan yang buruk tu semua datang daripada saya. So saya nak menjemput Eagle Manager yang pertama, Kak Nurul, untuk share tentang pengalaman beliau di sana. Bukan ada slide ke? Tak ada, tak ada. Okay, saya jemput Eagle Manager Nurul Hikmah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Okey, pagi. Pagi. Buat mic saya. Okey, saya Eagle Manager Nurul. Okey, tengah-tengah. Okey. Berumur 40 tahun, macam 30 tahun dah. Kat Saran. Betul. Okey, saya buat forever pada tahun 2020. Baru lagi. Okey, nak kat nama apa? Kak Jihan. Bawa kat Baiti okey. So tahun 2020 start bila? Mo lamanya. Siapa nama? Mo lamanya. Tak apa. Nak ke tak nak? Okey, saya 2020 part time, penjawat awam. Tu suami saya. Belakang saya comel tu. Dia ni penjawat awam juga. Kerja Kementerian Perdagangan. Saya buat forever ni 5 bulan senyap-senyap sebab kami ni suami isteri PJJ. Saya orang Terengganu, duduk di Teluk Intan, perantau, suami di Kuala Lumpur baru. So time dia tak ada, saya pun menyelinap keluar. Bawa anak, baliklah malam, order makan. Sebab apa? Saya kena buat result. Kalau kata suami tu tak boleh nak follow, orang lain tak boleh nak follow, kita kena buat result kita dulu sebenarnya. Kita kena buat dulu. Tapi kalau kita tak buat, kita tak pandai, kita tak belajar, kita tak ada ilmu, kita malas, macam mana orang nak follow kita? Betul tak? Sebab saya punya style macam ni. Masa saya naik manager, kisah sikit saya naik manager tak ada seorang pun supervisor bawah saya. Semua BNP. Saya buat 5 sisi sorang-sorang 2021. Tanpa saya culas, terlingkup, terbalik pun suami saya tak tahu. Okey, bila saya 2021 saya buat, saya dapat Glow Catering, dapat Gold Wafer 2. Dia pun dapat 1, saya dapat 1. Tengok. Okey, lepas tu saya naik manager bulan 7. Memang masa tak ada orang pun supervisor. Dan dia pun tahulah, saya tak bagi tahu seorang pun tim saya yang saya nak rank up to manager. Saya tak bagi tahu pun. Okey. Lepas tu bila saya manager bulan 7, bulan 9 baru saya ada supervisor. Dan bulan 9 itulah saya capai F2D level 1. Nampak tak? Saya tak cerita. Dan saya lepas tu saya cakap dengan tim, you buat, you dapat. Bukan you buat kat apply. Ya, orang tak percaya. Tapi akhirnya saya punya apply Shimano, Abang Arif tak dapat pun pergi Eagle. Tapi saya dapat. Nampak tak? Izali, Shimano, Abang Arif saya. So, saya buktikan yang saya kata kita bukan buat untuk apply, kita buat untuk kita. So, dia pun tak dapat pun. Kan? Dan saya CBM dah layak sebenarnya, tapi saya kantoi, saya tak ada lead manager satu kaki bawah. Dan saya dah layak ke Local Trip Bangkok bersama suami pada tahun depan. Nampak tak? So, saya kena bina result saya untuk orang lain follow kita sebenarnya. Walaupun kita rasa kita susah ke, walaupun kita rasa kita jatuh ke, kita kena pegang. Saya pun sama. Bayangkan saya kerja 8-5, balik urus anak, lepas tu esok hantar anak
Masa tak ada, saya video tak reti, IG tak ada, TikTok tak ada. Tapi saya terlalu banyak di Facebook. Sampai saya boleh close orang di Facebook. So bagi saya orang kata jangan rasa kita ni tak boleh kisah. Macam tak boleh. Bukan sebenarnya tak boleh. Macam kan lama kan. Bukan tak boleh sebenarnya. Sebenarnya boleh. Tapi satu je, malas. Betul tak? Betul. Malas. Maknanya bila ada sikit lah, malas lah aku. Laki ni malas lah aku. Kan? Laki saya yelah bukan tak sokong. Ceritanya dulu saya buat Zulian, saya buat dia 10,000 atas akaun dia sebenarnya. So dia dah tak percaya. Zulia pula bila kena asyik renew kan. So saya kena bina result kat saya kan. So apa yang saya rasa, saya kata bila suami saya macam ni, saya tak boleh putus semangat. Saya kata saya kena buat. Sebab macam saya tak pernah pergi Sabah Sarawak. Tak pernah pergi. Harap orang makan gaji kan, cukup bulan gaji habis, cukup bulan gaji habis. Tapi saya rasa bila orang yang bisnes biasa tak nak buat ni macam rugi kan. Lepas tu saya kata okey, Forever dah bayar melancong percuma. Saya dah bukti kat tim saya yang saya boleh naik manager tanpa seorang pun supervisor. Kau tak nampak sudah. Yang saya boleh buktikan kat tim saya, kat suami saya, yang saya boleh bawa dia melancong. Forever is dia. Kan, okey, saya boleh bawa dia. Dan dia macam teruja lah. Tu dia kat belakang. Dia macam teruja. Yelah, dia bercerita 50,000 sampai nak bagi kan. Sampai dia kata, Umi saya tak nak pergi Mexico dah. Dia kata. So saya kata tak apa, untuk ke Bangkok tahun depan saya nak bawa anak saya. Yang dua orang, yang kecil tak nak. Sebab bukan kita ni sebenarnya kena buat result untuk brandingkan diri kita sebenarnya. Untuk kita letak diri kita kat mana sebenarnya, Kak Esa. Tak kisahlah kita siapa pun, kena letak. Jangan kita macam tak tahulah, saya jadi macam ni tau. Bila saya bagi WhatsApp kat tim kan, ada jelasan, kucing nak beranak lah, ibu nak beranak lah, itulah. Kan saya bilang okey tak apa, biarkan. Kan? So saya sebenarnya ceritanya pasal Mexico ni sama je macam Izalin. Cuma kalau orang Terengganu kata cika makan. Saya makan saya tak boleh. Sebab apa? Dia makan kaktus goreng, avocado lenyek, kaktus goreng kering, kaktus goreng basah. Bila rasa sangat pahit. Bila start ni dia jahat tu dia, aku pahit apa sebab hati kau kotor. Kalau dia biji kan pahit kan, menyebabkan hati. So maknanya bahagian makan saya memang tak boleh pergi. Sebab saya rasa macam kalau saya, badan saya jadi turun sikit, jadi nampak fit kan. Saya akan bawa wigs. Saya akan bawa wigs tau. Maksud Dewan saya akan bawa wigs. Bang wigs. Sebab suami saya sendiri pun dia memang suka western. Mula 2 hari okey dia makan. Lepas tu dia tak boleh tengok dah. Dah tak boleh dah. Lepas tu balik makan pek kembara 2 hari aku shock ni. Dia 2 hari mana lauk sambal, super sambal, muka sambal. Jadi memang tak boleh. Jadi tak apa, makan tak ada masalah, kita tak akan mati punya. Macam saya kan, pagi sampai Turki tau, Ustaz Adnan hidangkan 2 troli tray apa nama? Roti. Ya Allah, ya saya memang tak boleh langsung roti. Sebab roti sana kan keras. Jadi memang tak boleh makan. So saya rasa tak apalah, yang penting kalau orang tanya saya dah pergi Turki dah pergi Mexico dah. Maknanya orang kata, tanpa orang kata, sekali macam angka kan, Chinese suka pergi melancong guna duit sendiri, betul tak? Bangga, wah bawa beg kan. Orang putih nama, tapi sebenarnya angka kalau orang bayar lagi masyuk tau. Betul tak angka? Betul. Memang best. So you all kena buat. Okay, last dua perkara saya nak 3. Yang pertama saya terinspirasi dengan kata Ustaz Aziz semalam. You kena pegang 3D. Yang pertama diri sendiri, yang kedua disiplin, yang ketiga desire. Dan saya juga cakap kat tim saya, beras kita beli sendiri tau, tak ada orang beli. Kita sempit sebenarnya sekarang, tapi jangan sampai terbelit. Kita sebenarnya kena jentik hati kita dulu sebelum Allah jentik hati kita tau. So apa yang kita nak sekarang, kita kena buat. Pedulikan orang lain, lantak. Tetap, jangan rasa alah dia ni benci lah, dia ni spend duit banyak pakai alfa aku tak. Biarkan dia, kita akan boleh. Tu je kan. Jaga hati tu je. Tu je lah daripada saya. Daripada Ustazah Nurul kan. Tunjuk gambar sikit. Sekejap, tengah tunjuk gambar sikit. Gambar? Sekejap, tunjuk gambar kat Nurul kejap. Sabar dah. Gambar apa weh? Sabar. Gambar semalam, set semalam.
Semalam sharing. Oh, Sama, slide. Slide. Tak So, ada satu slide tak saya. slide. Satu yang paling best dekat Turki. Satu lagi yang paling best dekat Cancun yang tak akan lupa. Daripada Ustazah Nurul lah. Oh, satu yang best di Turki ialah kita tak pernah pergi kan. Suhu pula 17, 18 darjah Celsius. Lepas tu kita dengan suami je kan. Macam kalau aku anak aku kan, sikit-sikit dokong, sikit-sikit dokong kan. Lepas tu pergi Turki, pergi Mexico tu yelah pergi Hard Rock. Macam yelah kita dapat beli baju suami Hard Rock RM164 Indonesia tau. Maknanya kita dapat bagi apa yang dia nak kan. Maknanya kita Dia kata tilang. make money, make macam make healthy, make happiness. Jacuzzi kan. Aku pun sekali je Ustaz Nam sekali. So memang rugi yang tak buat. Macam akak kan, ada anak kan apa buat je. Jadi sekarang umur tak kisah pun, umur berapa-berapa pun buat je. Sebab takkanlah kita sampai nak tutup balik, kita tak boleh bayar kereta, kita sakit tak boleh bangun, kita hutang kena pinggang. Lepas tu anak nak minta KFC, sabar nanti minggu depan mak gaji beli. Tiba-tiba anak kita meninggal. Apa kita rasa? I love you anak. Asyik dia, sayang mak, sayang anak. Mak sayang, aku benci dengar. Tapi bila cakap dia, itulah malah anak lah, itulah inilah. Betul tak? Kalau biar-biar nama petang pun tak boleh ni. Betul tak aku? Patutnya kita kena buat. Ramai orang kan, Mesilina, I love you nak, sayang. Mak sayang, sayang. Sayang, I love you bang. Tapi Jangan. cakap se. Cakap dengan husband I love you. I love you. Saya betul jujur. Apa lagi? Sejak dari kahwin sampai sekarang kami tak ada honeymoon tau. Hanya bekerja je. Tak tahulah orang lain. Tak ada. Tapi pernah naik terbang dari KL ke Terengganu 4 kali. Memang tak ada honeymoon pun. Tak ada. Yang bawa pergi sana tak ada. Patut tak pernah juga. Tak ada. Mana gambar? Tinis. Aku awal sekali semalam sharing. Sudah nombor 3 kot. Dalam biru tiga. Asal pecah. Nampak? Suka je laki aku ambil gambar. Kan nak bawa sunat. Ada video ke babe? Malu aku. Dah tak. Okey, kita bagi kat Eagle Manager Nurina. Ustazah ni baru betul Ustazah babe. Dia halus. Foto. Mari gambar sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat pagi. Okey, tepi tak tengok. Okey, terima kasih kepada MC iaitu CBM level 2. Tu upline saya lah. Nur Azali Siddiq. So alhamdulillah, terima kasih pada datang hari ni Aunty. Uncle David. Saya teman dia. Okey, Uncle David. Okey, alhamdulillah baru balik daripada Cancun, Mexico untuk pertama kalinya first time pergi ke trip. First time. Tahniah. Walaupun sebelum ni saya adalah senior Eagle Manager,
Dan tahun lepas saya dah 3 manager di Phoenix, tapi tak dapat pergi sebab PKP, tapi dapat duit pampasan. So this time adalah first time dapat pergi ke luar. Sebelum ni dapat juga pergi ke local trip Jepun pun tak dapat sebab PKP. Ini first time keluar menggunakan tiket Forever Living. Wow. So alhamdulillah dapat dia terus pergi jauh sangat. 52 jam pergi. Dan baliknya hampir 32 jam. Berapa hari? Di Cancun 5 hari 4 malam. Kita 2 hari penerbangan sampai ke Turki dan sampai ke Cancun dan balik bersama 2 hari penerbangan ke Malaysia. Okey, saya nak cerita sedikit tentang diri saya. Okey, saya adalah seorang bukan ahli perniagaan. Senang cerita. Saya bukannya pernah berniaga, saya tak pernah berniaga dan saya kaki tengah kerajaan dan sekarang bercuti tanpa gaji. Dan doakan saya juga untuk tahun depan saya nak sambung cuti. Saya dah rasa sangat selesa dengan keadaan saya yang tak perlu huru-hara nak pergi kerja. Saya tak perlu huru-hara nak pergi pascat. Saya tak perlu huru-hara nak uruskan anak-anak. Sebab nak uruskan anak banyak tempat nak kena letak, kan? So saya rasa selesa sangat sekarang. Saya boleh bangun pagi pun, tengah hari, petang, malam saya duduk dengan Forever. So saya selesa dengan keadaan saya sekarang. Saya bersyukur Allah bagi saya duduk di Forever Living dengan saya tak perlu lagi bekerja. So saya harap orang yang dalam ni yang tak bekerja, kan, suri rumah ataupun ada buat kerja lain sekalipun, kalau anda fokus dekat Forever Living, memang anda akan pergi jauh. Saya seorang orang yang buat 5cc tanpa culas hampir 2 tahun. Wow. Saya buat 5cc tak ada downline yang buat 5cc. Sehingga saya jumpa saya punya manager, baru saya dapat orang yang bersama dengan saya 5cc. Tapi sebelum ni saya tak ada orang buat 5cc dan saya 30 hari bulan akan menangis dekat kaunter bawah sebab saya tak cukup 5cc. Saya akan habiskan 5cc paling lambat 30 hari bulan. Dulu. Tapi saya sangat tak buat 5cc. Walhal saya terus terang saya cakap saya tak ada komitmen bayaran apa-apa pun. Saya bekerja, saya makan gaji, dapat gaji, saya tak ada nak bayar hutang yang terlalu banyak. Tak ada. Tapi saya nak buat business Forever ni. Upline saya, kawan saya, kan, Coach Lee. Tapi bila saya nampak dia cerita benda dalam Forever ni benda yang macam best gila. So saya tak pernah tahu pasal business Forever. Saya rasa macam nak join. Apa best sangat ni? Apa yang kau cakap best sangat ni? Kan? Okay, tapi kau kena pegang satu je dia kata. Kau buat 5cc. So daripada 2017 saya buat 5cc dan saya admit satu je. Itulah orangnya. Yang tak buat yang 0.9 tu adalah saya. Saya buat 11 bulan 5cc. Bulan ada satu bulan saya lag. Saya punya 1cc personal 0.9. Saya tak dapat bank. Sebab saya fokus pada 5cc sampai saya lupa personal cc. Kan? Tapi itu orang kata nak sampai ke tahap ni bukan mudah. Ya. Siapa kata senang? Tak ada siapa cakap senang. Tapi apa yang kita dapat, kita sangat rasa macam tak tahu nak describe dengan muka dengan perasaan. Sebab kita dulu susah orang yang kosong tentang bisnes. Saya tak tahu pasal Forever Living. Saya tak tahu macam mana nak buat, macam mana nak yakinkan orang. Dan saya nak beritahu orang walaupun saya ni bekerja, nak tahu tak, staff saya 8 orang termasuk pengarah. Termasuk pengarah ada 8 orang. Kita nak suruh orang beli, orang tak nak beli. Saya tak pandai Facebook, saya tak pandai nak bercerita, saya tak pandai nak tulis, saya tak pandai nak copywriting, saya tak pandai. Tapi saya kata kenapa orang boleh cari makan, orang boleh berniaga kat luar, walau saya office 8 orang, termasuk pengarah. Macam mana saya nak pergi bilik ke bilik nak jual? Saya tak pandai nak bercakap. Tapi saya punya kekentalan. Saya cakap apa? Kau boleh lah, kau manager. Jangan cakap macam tu. Saya rasa macam geram bila orang cakap saya macam tu. Tapi kau tak tahu aku VIP susah buat dulu. Kan? Saya nak VIP, nak pergi ke supervisor pergi ke manager. Bukan senang. Sebab saya tak pandai. Saya tak pandai berniaga, saya tak pandai bercakap. Tapi apa tugas saya? Saya ikut leader saya. Saya memang tak pernah tinggal apa yang dia suruh saya. Dia cakap, esok ada kelas. Saya pergi. Saya pergi pukul 6.30, saya dah letak kereta kat rumah dia. Saya pergi sampai balik dekat Seremban, dekat
Tapi saya letak kata esok saya pergi kerja. Esok saya pergi kerja. Siapa kata kita tak kuat? Siapa kata kita kuat? Kita tak kuat tau. Kita tak kuat pun sebenarnya. Tapi kita cabar je kita untuk kuat. Kan? Sebab kita nak sampai saya tak tahu pun 5 tahun saya boleh sampai CBM. Bila coach kita dekat CBM, saya cakap, oi jauhnya, aku belum manager. Kenapa cerita CBM? Macam awak sekarang kan? Awak pun belum sampai lagi manager. Tapi orang dah cakap awak CBM. Awak cakap, oi jauhnya. Kan? Ya betul lah aku nak pergi CBM. Tapi percaya, tapi kita buat satu step tu kita buat. Tapi kalau kita tak buat, orang memang tak akan sampai. 5 sisi memang kena jaga. Buat every month. 1 hari bulan dah kena buat dah. Dia kena buat tajaan, kena jual posting kat Facebook. Apa media sosial yang kita suka. Kalau kita tak boleh kat online jumpa orang hari-hari. Hari-hari jumpa orang sebab 5 sisi je pegang. Daripada 5 sisi tu akan beranaklah orang. Percayalah. Itu yang kita percaya. Satu benda yang kita kena buat bila kita percaya. Tapi kalau kita tak percaya, kita tak sangka, kita macam bolehkah aku buat? Memang tak akan boleh. Memang tak akan boleh. Yang penting kita believe nanti. Kita believe yang tak akan sampai. Tapi believe saja tapi tak ada tindakan, nothing. Kan? Tu daripada orang yang tak tahu nak buat 5 sisi, orang boleh sampai, saya boleh sampai CBM. Saya pun tak sangka saya dah senior eager manager. Kan? Dan saya nak pecahkan tarisi tahun depan, saya kena pergi Pattaya juga. Saya tak 3 tahun betul-betul eager manager. Pasti. Dan saya doakan orang yang dalam tim saya sendiri, especially dapat rasa apa yang kenapa saya berjuang sampai sekarang. Orang kan nampak okey, kau sekarang okey lah, kamu dah macam ni, kamu dah macam ni. Hello, saya datang dengan tak ada apa-apa. Kan? You pernah buat bisnes sebelum ni, takkan you tak pernah buat forever? Takkan you tak tahu buat forever? Betul tak? Kalau kita pernah buat bisnes, kita mesti buat dalam forever. Mesti boleh buat. Saya tak tahu pasal bisnes, saya hanya bisnes biasa-biasa kecil-kecil je dan dapat untung RM1.5, RM1 itu saya dah bahasa bangga. Sebab saya bukan nak cari duit sangat pun. Saya bukan nak cari duit sangat sebenarnya asal. Tapi saya suka simpan duit. Saya dapat duit forever, saya simpan. Saya dapat duit forever, saya simpan. Kerja hakiki saya cukup untuk belanja saya dengan anak-anak. Tapi saya suka buat forever sebab saya dapat simpan duit banyak. Lepas tu saya suka beli. Saya tak perlu sukat-sukat. Walaupun saya ada duit hakiki, mak kata eager manager Kak Nurul tadi dia kata kita ni sempit, kan? Tapi jangan sabar terbeli. Maknanya kita ni sebenarnya memang dah sempit, tapi kita berlagak macam kita ni okey je okey. Tapi cuba bila kita nak sesuatu, kita cakap apa? Hujung bulan. Kita cukup apa? Cakap apa? Tunggu gaji. Itu sebenarnya dah menjurus kita kepada kita ni tak mampu sebenarnya. Tapi kita rasa macam kita mampu. Kan? So benda-benda macam tu sebenarnya kita kena tukar lah. Paling penting mindset di kepala. Kalau apa pun orang cakap, apa pun kehidupan kita seharian 24 jam kita tak cukup pun sekalipun, tapi kalau kepala kita ni kita nak buat, Allah pasti bagi jalan. Pasti bagi jalan. Dan nampaklah leader, yang paling dekat leader kita siapa? Follow dekat-dekat. Tanya macam mana nak buat, macam mana nak buat. Tapi kalau kita rasa macam aku tak boleh buat, kau lain lah. Jangan fikir outline. Itu yang paling saya tak suka. Tu serang juga. Saya memang tak suka juga outline, kau boleh lah. Jangan. Sebab kalau kita cakap macam tu, one day kita dah berjaya, orang cakap kita mampu ke kita nak hadap. Kan? Kita buat untuk kita. Kan? Kita buat untuk kita punya family, untuk kita punya anak-anak, untuk kita enjoy moment macam ni. Jumpa lah cerita tu, gemang tu cerita macam Kenko ni sangat-sangat serius kata, sangat-sangat happy lah. Sampai sekarang saya tak boleh lupa moment dengan diorang ni. Takkan lupa, cakap simpan abadi lah ni. Kenangan tu memang simpan sangat. Sebab dia sebenarnya ada satu hadis saya baca. Saya pernah ada satu hadis saya baca. Nak tahu siapa orang tu bila kita pergi travel bersama-sama. Itulah orang tu sebenarnya. Kalau orang tu seorang yang sangat, orang tu pentingkan diri, tapi dalam tu sebenarnya dia sangat baik. Itulah orang tu sebenarnya. Tapi bila kita tak tahu siapa dia tak boleh tipu, waktu kita travel dengan dia. So memang dalam tim kita orang tu, alhamdulillah depan tu. Alhamdulillah rasa sangat best gila. Sangat best. Semua cakap memang best dan kita semua kena fight insentif dalam forever. Sangat kena fight. Betul-betul ada aim. Kenapa kena pergi Eagle? Kenapa kena pergi local trip? Kenapa you kena pergi CBM? Kenapa kena pergi GR? Sebab benda insentif tidak akan mendorong kita sisi yang kita akan capai. Kan?
Kalau kita nak pergi local trip berapa sisi, benda tu akan sampai bila kita aim benda yang paling highest lah. So kalau kita nak pergi Eagle macam ni, you kena tahu dah. You kena tahu apa yang you kena buat untuk pergi ke Eagle. Benda ni RM50,000 tau. Kita ada duit sekalipun kita tak mampu nak bayar. Kita ada duit sekalipun kita tak nak pergi Mexico. Ini bukan negara Islam. Kan? Mexico bukan pilihan kita. Tapi bila company bayar, nanti kan, you tak nak pergi, you gila you tak nak pergi ini. Kan? Mesti kita mau pergi, ini travel kan. Makan dekat dalam flight uncle 3 kali makan. Saya tidur saya adalah orang yang paling nikmat tidur. Lepas tu, bila kebangun, bangun. Lepas tu, hello. Dia hantar makanan. Bila makan kenyang, mata tak boleh buka, tidur balik. 3 kali makan tau uncle. 3 kali makan. Sampai kan rasa lapar lagi, pergi belakang kabin, pergi belakang minta roti, minta air kopi. Duduk, ni dua orang ni lepak dekat belakang makan roti. Tapi itu adalah pengalaman yang memang tak akan kita lupakan. Tak akan dapat. Kita kerja lah bagi nak teruk ni, kita tak akan nampak. Layanan kat dalam bilik tu, just order call tau. Kat bidang, call juga. Tak call, okay, tekan apps. You nak makan apa dinner? You nak makan apa lunch? Order dah sampai tau. Tengok TikTok kamu kamu Zakaria, okay? Boleh follow TikTok, ada cerita macam mana dia hantar makanan tu, kan? So dekat situ kita boleh order saja makan, dia boleh hantar anytime. Bukan makan saja, sabun habis pun dia boleh hantar. L'Occitane, okay? Brand L'Occitane sabun tau. Yang murah ke mahal? L'Occitane tu dia boleh hantar 5 kali sabun kat YT. Just tekan je, hantar 5 sabun, 5 shampoo, 5 conditioner secara percuma. Makan habis berapa? Ya Allah, memandang habis. Tapi bukan habis masuk dalam beg. Masuk dalam beg. Kan? Lepas tu okay, ni makanan dia. Wow. Ini adalah orang yang suka makanan. Sebab saya habis makan semua kecuali ada cheese dalam satu je. Terus habis. Apa yang saya buat, saya akan letakkan cheese, sayur semua, saya potong roti, saya akan letak butter, dan sayur semua tak ada roti. So aku makan semua, tu semua leceh. Oh. Kalau ikut satu-satu memang tak sedap. Tapi mu takkan potong roti ni bukan masuk punya roti. Nanti ini antara saja, ada lagi makanan dia. Yang mu dapat bila buka atas. Nampak tak? Ini bukan nasi, ni Bali Bali Bali. Sangat healthy kat bidang. Sangat healthy dan kenyang. Tahu, kenyang. Tapi kalau kita Makan yang atas tu. kalau kita pergi travel, okey macam ni lah. Nanti search kan, pergi Turkish Airlines, korang tengok, korang nak make trip ke Istanbul, you jalan dengan suami, kan? Cuba tengok trip tu berapa ribu. 13. Dah severe lah, nampak? Tak berarti? Ni dah severe ni. 13,000 makanan macam ni. Ni forever bayar percuma tau. Percuma saja. Cuma kita ni nak fight nanti 360 hari saja nanti. Tapi you dapat nikmat dunia macam ni, siapa mau bagi nanti? Siapa mau bagi? Okey. Ini saji tau. Dan ini saji. Dan ini sebab tak boleh nak ambil gambar dekat, sebab pun duduk kat tengah. Sebelah tu Kak Azah, kat tepi cermin. Tapi ini adalah nanti kalau kita duduk sama-sama pun akan tunjuk video dia. Ni bergerak, saji ni sangat panjang. Saya pun tak sangka yang ni saji. Tapi saya nak dekat saji rupanya. Patut cermin tu sangat sejuk. Tapi kita lalu kat atas, nampak ke? Kita lalu kat atas tau. Bayangkan hampir 32 jam perjalanan, takkan kita tak jumpa pelbagai alam-alam kehidupan yang Allah bagi di muka bumi ni kan. Maknanya luas pandangan kita, bukan saja kita dapat nikmat free 50,000, sebenarnya Allah tu nak bagi kita apa? Nak bagi kita lihat betapa luasnya dunia ni. Macam mana kita boleh rasa sempit nak buat 5 sisi, kan? Nampak tak penduduk sangat besar. Dengan Mexico City ni, terjaga je nombor 1. Mangga ni nama saya. Kan? Okey, ini adalah penduduk di Mexico City. Sangat padat. Saya memang suka tengok movie.
Tapi movie orang putih yang lompat rumah ke rumah tu kan. Sebenarnya saya nak imagine dah, oh sebenarnya ini kot rumah orang. Memang padat, tak ada ruang. Sini tak ada pokok tau. Nak sampai ke Mexico City ni. Dan Mexico City ni sangat besar. Sebelum sampai sini, mudah tengok lah. Adalah rumah sebuah-sebuah. Tapi nak sampai sini jauh sangat, baru jumpa bangunan yang sangat tinggi. Mexico City. So, macam mana penduduk ni boleh duduk dalam padat macam ni kan? Ya Allah, so macam aku dah sampai Mexico City. Tak pernah sangka kan? Tak pernah sangka. Kalau pun ni bekerja kan, Kak, aku ni masih bekerja sekarang. Memang aku cerita hari-hari Mexico kan. Kawan aku terpanas. Sebab aku tak pernah nak cerita perasaan aku sekarang ni. Faham tak? Macam kita ni orang biasa tau. Kan? Macam mana kita mampu nak pergi ke sini? Ya Allah, tak mampu, duit tak banyak kan? Tapi bila kita buat sungguh-sungguh dalam forever tu kan, Allah bagi yang sangat hebat lah. Rezeki yang sangat-sangat tak sangka. Saya boleh pergi sini, saya last year, saya seorang tau Ika manager. Saya seorang je, saya Ika manager. Tapi di sini saya senior Ika manager sebab saya bawa Dr. Pau. Tentu ada rangkaian saya. Dan kalau tak masuk kat sana, semua tanya, Dr. Pau tu bawa apa ke? Yelah. Tanya lagi, Dr. Pau tu bawa apa? Aku bangga, Bek. Aku kan? Aku rasa macam kalau kita, Kak Kaisang, kalau kita tak jadi fighter, akan lari ke fighter? Lemah 5cc tak buat. Lemah. You nak cakap orang yang hebat, you 5cc pun you lemah. Betul? Awak nak cari tak orang macam Kak Baiti? Awak nak tak orang macam Kak Baiti? Kalau awak lemah, awak tak dapat orang macam Kak Baiti. Kak Baiti adalah the strong woman. Sangat. Kalau awak nak cari orang macam dia, awak kena jadi kuat dulu. Baru awak dapat orang macam dia. Kan? Orang tak tahu journey kita. Kan? Kajian. Orang tak tahu journey kita tu Pak Liberty. Orang tak tahu. Tapi once akak dapat, akak kan macam tak tahu nak cakap. Ya Allah, weh, aku dulu susah weh. Nampak 5cc. Kan? Tapi daripada sekarang kita kena gentar. Kita kena gentar untuk buat bisnes ni sebab forever living yang boleh pay out, high pay out. You pergilah bisnes mana sekalipun, you takkan dapat macam forever. Tak akan. Berani kan? Tak akan. BB, UV tu jannah. Kan? Tak payah fikir. Duduk setakat duduk dalam forever baru berapa tahun ni? Tapi dia mesti tak buat lagi kan? Jangan tak pernah ada di tempat lain. Siapa yang tak pernah buat 5cc setahun? Saya dah buat setahun dah 5cc? Dah buat setahun? Selagi tak konflik 12 bulan Kak. Selagi akak tak konflik 12 bulan, dengan akak perasan akak boleh dekat tempat lain akak boleh jaya. 5cc dalam forever 12 bulan tak boleh buat. Jangan nak buat bisnes kat luar. You buat 12cc dulu. 12 bulan 5cc buat dalam forever. Dia jadi juara. Kan? Ini baru buat sebulan, 2 bulan 5cc dah hilang ke laut. Kan? Waktu pergi buat bisnes lain. Contoh korang dia bagus sangat lah kat sana. 5cc je pun. Kita pun 1cc je sendiri. 4cc yang lain. Itu pun tergerak sangat. Lebih nak tercelok gigil. Macam mana nak pergi jual bisnes lain? Tak boleh. Ini yang orang takkan dapat tahu kat luar. Suami isteri buat insurans, suami je, isteri tak boleh. Tahu? Buat insurans, seorang je dia bayar. Seorang lagi you kena struggle untuk bayar dia. Forever 2 tiket kawan ni, 2 tiket. You dengan you punya husband. Kan? Mana nak dapat company macam ni? Tak dapat. Takkan dapat. Daripada hati sampai dekat airport, just bawa, sampai dekat bus, sampai masuk bilik, kita orang tak pegang luggage. Tu dah cerita, tak ada orang cerita. Kita orang tak pegang luggage, okay? VIP, hanya pegang luggage. Dia orang bawa tau, masuk bilik. Okay, this is your bag, this is your luggage. Sampai masuk pintu, buka pintu. Okay, wait. Dia buka pintu untuk kita. Bag tu dia tolak masuk bilik. Alah, ada? Tak, tangan tak kasar. Tangan tak kasar. So, sila buat insentif. Sangat-sangat berbaloi. Sangat. Mun harap apa yang mencerita kongsikan. Banyak lagi sebenarnya dalam hati kita nak kongsi. Sebab pengalaman ni memang tak boleh lupa seumur hidup. Dengan pengalaman kita orang ada kawan kita orang yang sakit,
Yang masing-masing dekat 2 pagi dalam bilik. Lepas tu berjalan daripada Moon Palace tu adalah resort yang sangat besar. Sangat besar. Kita boleh berjalan, ya seorang terberak malam tu kan. Kita boleh berjalan pukul 2 pagi dekat Moon Palace tu. Bayangkan Moon Palace tu Kak Bila, kau dah tak fikir yang sana kita terbang panjang ke tak fikir kat situ? Itu tak ada. Tiba-tiba jadi tak ada macam tu. Tak ada. Oh. Padahal pukul 1, pukul 2 pagi berjalan. Dia gelap. Kan? Tengah malam. Tak fikir pun benda yang keluar terbang-terbang. Fikir. Hari tu. Aku takut hantu tak sampai jengkau. Dia terpisah kat dalam sangat. Kita terpisah kat dalam tu. Tapi kan memang satu pengalaman bila kita berjalan masuk ke bilik, gagak kan juga tak tunggu tengah pagi tu sampai jalan anak kaki. Padahal pukul 2 pagi tu. Esok nak bangun dah Kak. Tapi tidur kat sana adalah tidur yang rasa macam lama walaupun 4 jam kita tidur. Kita tidur pukul 2, pukul 6, pukul 4 suku pun dah bangun dah. 4 suku. 4.30, 4 suku dah bangun. Memang mata dah automatik. 4 suku, 4.30, 4 suku, 4.30. Memang dia automatik bangun. Mata tu tiba-tiba terbuka. Tak tahulah kenapa. Kerana tilam tu terlalu empuk. Saya terlalu suka sangat tilam tu. Saya nak terus terang cakap. Saya sangat suka je pantai. Ya Allah, Kak Pidah letak buntut tenggelam. Lepas tu dia letak sini kepek, sana tak kepek. Walaupun aku minta malam. Masalahnya bila balik rumah, aku tengok tilam. Aduh, saya dah sedap pun tengok. Padahal itulah dia dah 10 tahun kan. Melangkap betul. Tapi itulah yang Moon Palace bagi. So kalau Moon Palace boleh apa? 2016 kan? 15 kan? 15 so remput dalam 6 tahun. So kita orang cakap apa? Okay, 6 tahun lagi kita akan datang sini balik. 6 tahun lagi kita akan datang sini balik. InsyaAllah umur panjang. Kan? Kalau masih lagi hidup kat dunia ni, kita remput lagi.